Okey, Assalamualaikum. Jadi untuk video kali ni aku nak review satu laser level jenama Keylight. Okey, jadi sebelum aku review laser ni, aku nak bagi tahu dulu harga dia 235 laser sahaja. Sekali dengan aksesori dia lah. Dengan satu bateri lah. So kalau nak add on tripod, korang kena tambah lagi RM15. So jadi 250. Lepas tu kalau nak add on 2 biji bateri, kena tambah lagi RM39 untuk 2 biji bateri. Jadi kalau korang nak beli, aku recommend, aku showkan korang tambah lagi 2 biji bateri. Sebab bateri yang datang dengan laser ni satu saja. So jadi payahlah kalau habis bateri satu tu. Okey, laser ni warranty dia 1 tahun. Dia ada bagi warranty card. Kalau apa-apa masalah, boleh contact direct lah dengan kilat. Lepas tu, dia bagi manual. Macam biasalah, kalau beli barang mesti ada manual. So, dalam ni dia tulis lah detail-detail dia tu. Okey. Jadi, aku akan pergi kepada laser ni lah. So, yang ni aku tolak ke tepi dulu. Aku akan fokuskan dekat laser. Okey, jadi bag dia ni ada tangkai ni lah. Ni ada tangkai. Ada tangkai. Ataupun boleh pegang kat sini pun boleh juga. Okey. Jom kita buka lah. Tengok apa yang dia bagi. So sebenarnya aku dah pakai dah laser ni. Sebab aku sekarang ni ada projek pasang shielding. Sebab tu lah aku jarang buat video. Aku ada projek pasang shielding. Jadi aku kena beli juga laser ni. Asyik pinjamnya orang je kan. Payah juga. So aku kena beli jugalah satu. Bagi memudahkan kerja. Okey. So ni laser dia. Laser dia ni kecil je. Kalau letak atas tapak tangan, ngam-ngam atas tapak tangan. So tinggi dia dalam 5 inci. Lebar dia pun dalam 5 inci. Okey, sebelum aku lupa, laser ni yang kilat keluarkan ni lah. Dia ada dua jenis. Yang pertama sekali 12 line, yang kedua 16 line. Lepas tu dia terbahagi pula kepada dua, yang ada LED dengan yang tak ada LED. Okey, bagi sesiapa yang tak tahu, 12 line tu macam mana? 16 line tu macam mana? Okey, jom aku tunjukkan dulu. So dekat laser dia mesti ada ni lah, ada lampu ni kan. Jadi yang aku beli ni 16 line. So point dia ni 1 2 3 4 kat bawah ni. Boleh nampak tak? Nampak tu tak? 4. So setiap satu point dia ni dia ada 4 line. Bawah, tepi, atas, kiri. 4 line. So disebabkan aku ni ada 4 point, jadi laser ni 16 line lah. So yang satu lagi dia ada 3 point je lah. Dia 12 line. Okey, yang keduanya LED. Yang ni lah LED. Dia ada LCD paparan ni lah. So yang ni untuk menunjukkan berapa persen bateri yang ada. Dan berapa persen yang tinggal lah. So agak mudah lah nak tengok. Yang satu lagi tak ada LED ni. Dia ada button ni saja. Button ni duduk dekat atas. So yang ada LED ni, LED di atas, button di bawah. So senang lah. Korang pakai tengok bateri dah 20 lebih, dah 10%. So korang boleh cabut charge. Kalau tak ada LED ni payah sikit lah kan. Pakai-pakai, tengok-tengok terpadam. So ala-ala nak ambil tu aku ambil terus lah yang ada LED. Okey, jadi aku akan try dulu masukkan bateri dia. So bateri dia duduk dekat tepi ni ya. Dekat bawah button ni. So kecil je bateri dia, tak besar mana pun. Ringan je. Okey, jadi dekat sini ya, switch dia on off. Okey, tak level, jadi aku akan lapik dengan kotak lah. Okey, jadi aku akan offkan dulu. So dekat sini dia ada 3 button lah. Ada outdoor, ada vertical, ada horizontal.
So kalau untuk horizontal ni, dia sama je dua ni ah. Tekan sekali, dia akan nyala belah bawah. Okey, aku akan fokus kat dinding. So tekan lagi sekali, dia akan nyala belah atas. Tekan lagi sekali. Salah tekan dah. Okey, tekan lagi sekali, dia akan padam. Tekan lagi sekali, dia akan padam dua-dua. Sama juga macam vertical pun. Tekan sekali, dia akan nyala. Yang menegak kiri dengan kanan. Tekan lagi sekali, dia akan nyala menegak depan dengan belakang. So kalau tekan lagi sekali, kali ketiga dia padam satu. Tekan kali keempat, dia akan padam semua. So yang satu lagi ni button outdoor. Yang hujung sekali button outdoor. Okey, jom aku try dulu. Ambil line ni lah. Okey, so button outdoor ni kita kena pakai dekat luar lah. Tujuan dia untuk pakai dekat luar. So kebiasaannya dekat luar ni cerah, panas, macam tukang rumah tu kan. So kalau cerah, line dia kemungkinan tak berapa nampak sangat. Betul tak? So itulah tujuan outdoor ni, button outdoor. So aku try tekan. Jadi laser ni dia akan berkelip. So bila dia berkelip macam ni, dalam keadaan tempat yang cerah, jadi kita boleh perasan lah line dia tu ada laser. So kalau dia stay je tak berkelip, kemungkinan kita tak berapa nak perasan sangat. Jadi bagi aku bagus lah dia ada function outdoor ni. So kalau nak offkan dia, tekan je lagi sekali. So dia dah off dah. Okay ya. Senang je. So untuk laser ni tak ada apa dah. Okay, aku offkan dulu. Jadi kat bawah ni tapak dia, dia ada thread kecil. Sebelum aku lupa, thread kecil. Kalau macam laser sebelum ni aku pakai, aku tak ingat je nama apa. Thread dia ni besar. Jadi kena pakai dekat tripod yang dia bagi je. So kalau macam ni, thread dia kecil ni, lubang dia kecil, jadi aku boleh pakai dekat tripod handphone aku. Tapi itulah, aku dah beli dah tripod ni. Aku dah beli dah tripod sebab aku tak tahu lubang dia kecil. Kalau aku tahu lubang dia kecil, aku tak belilah tripod ni. Tapi tak apalah, tripod ni pun RM15 je. So tak apalah kan, dah beli baru kita tahu, tak apalah. Aku cuma kongsi kat korang lah. Kalau korang dah ada tripod, tak payahlah beli tripod ni. Sebab beli pun tak pakai juga. Okay, so habis bab laser. Jadi aku akan review pula dia punya aksesori yang dia bagi. So bagi aku berbaloi lah laser ni, sebab aksesori dia bagi banyak weh. Bukannya sikit. Laser lain pun tak ada macam ni. Tapi sekarang ni banyak dah lah. Kalau dulu memang payah lah nak jumpa laser yang ada aksesori banyak macam ni. Okay, so aksesori yang pertama yang kali hijau ni. So yang kali hijau ni bracket wall mount. Bracket untuk lekatkan dekat dinding. So dekat sini korang boleh nampak dia ada bulat-bulat ni kan, yang chrome ni. So yang ni dia magnet lah. Dia boleh melekat dekat besi. Siapa-siapa yang main besi C channel memang bagus lah. Boleh lekatkan terus. So nak lekatkan dekat dinding simen macam mana pula? Nak lekat kat kayu macam mana pula? Okey, nak lekat dekat simen ataupun kayu, dia ada bagi satu bracket besi ya. Ni dia bracket besi. So dekat sini dah ada lubang-lubang, ada 4 lubang. So korang boleh paku lah. Paku dekat kayu ataupun paku dekat dinding simen. Jadi yang ni korang boleh lekat je dekat sini. Macam tu. Okay ya. Yang ni paku kat simen ataupun kayu, boleh lekatkan dekat sini. Okay. Jadi bracket dia ni, bagi aku bagus juga lah bracket dia ni. Okay, sebab apa aku cakap bagus? Yang pertamanya, dia ada ni. Ada button untuk adjust ni, ada knob dia ni. Jadi sebagai contohnya, dinding kita tu sengit. Tak berapa nak tegak kan. So kemungkinan laser pun dia akan sengit sekali lah. Contohlah dinding tu dia sengit macam ni. So kalau sengit macam ni, laser pun akan jadi sengit lah. Jadi kita boleh adjust dekat sini. Nampak dia bergerak Okay, aku patah balik. Nampak tak? Walaupun dinding sengit, tapi kedudukan laser dapat tegak lah.
Sebab button ni dia boleh adjust. Tu salah satu kelebihan wall mount ni lah. Okey, yang kedua yang ni. So laser ni kalau kita gantung, kemungkinan dia akan rapat ke dinding, ataupun kita nak jarak dia jauh sikit. So button ni kita boleh adjust lah. Okey, jadi aku akan lekatkan dulu bagi korang nampak sikit lah. Jadi aku akan ambil satu lagi aksesori yang dia bagi. Yang ni lah, aksesori satu lagi. So yang ni dia lekatkan dekat sini, kat bawah dia ni. Okey, jadi laser ni pula, kalau korang nampak, dia ada cover atas ni, cover plastik ni. Jadi dia akan cangkuk dekat sini. So yang ni korang ketatkan dia sampai dia lekat. Okey, dah lekat dah. Okey, dah lekat . So nampak tak ? Okey, jadi sekarang ni, yang ni dia rapat dengan dinding. Jadi korang boleh adjust dekat sini. Boleh nampak dia bergerak . Dia bergerak jauh. Supaya dia ada ruang, dia tak rapat ke dinding. Ataupun line yang kau nak ambil tu besar kan. So boleh adjust lah kat sini. Tu kelebihan kedua lah. Kelebihan kedua. Kelebihan yang ketiga yang ni. Yang ni orang panggil fine tune adjustment. So yang ni, kalau kau nak ambil line tegak kan, line tegak macam tu. So kalau korang pusing laser macam ni, dia payah sikit lah, sebab dia bergerak banyak. Okey, aku on dulu. Okey, nampak ? So bila aku pusing dengan tangan ni, dia bergerak banyak. Jadi payah kita nak adjust dia. Jadi masa ni lah kita nak pakai button ni lah, fine tune ni. So kita boleh pusing sikit-sikit. Okey, aku letak jauh sikit. Okey, nampak ? Dia boleh pusing sikit-sikit. So nak pergi belah sini pula, pusing lagi sikit. Tu kelebihan dia. Berbanding kalau tak ada yang ni, korang kena pusing laser lah. Jadi apa ni orang cakap, payah sikit lah kan, kena pusing slow-slow. Okey, jadi tu tiga kelebihan wall mount bracket ni. Dia boleh adjust ni untuk tegakkan laser. Lepas tu yang ni untuk adjust jarak laser tu. Lepas tu yang ni untuk adjust kiri ke kanan laser tu lah, cahaya laser tu, fine tune dia tu. Okey, so settle untuk wall mount lah. Settle untuk wall mount. Jadi aku akan pergi ke aksesori yang seterusnya. Okey, aksesori yang seterusnya. Yang ni special jugalah ni. Tak semua laser dia jual. Jeng jeng jeng. Nampak tak? So ni remote remote. Jadi laser ni ada remote. Kalau korang buat kerja kat tempat tinggi, laser duduk kat bawah. Ataupun korang buat kerja tempat rendah, laser duduk kat atas. So baguslah ada remote. Memang senang kerja. Okey, jom aku demo. Aku on switch dulu. Okey. Jadi sekarang ni aku dah onkan lampu dah. Okey, nampak boleh on dah line dah. Aku off kan. Okey, aku tekan yang ni pula, vertical. Nyala. Tu pun nyala. Padam balik. Yang melintang. Okey, nampak So satu lagi outdoor. Padu padu. Bukan semua laser ada remote ni. Memang padu lah remote ni. So remote ni kalau korang tengok dekat sini, dia ada 3 button. Horizontal, vertical dengan outdoor. So sama je macam dekat laser ni. Sama je kat laser ni. Dia ada 3 juga. So nampak bateri dah tinggal 90%. Jadi kalau aku beli yang tak ada LED, tak tahulah tinggal berapa kan. Nampak tak? Dia dah turun dah. So bolehlah aku tunjuk. Okey. Lagi sekali.
remote dia ni sama dengan button ni lah. Yang ni sajalah aku tunjuk. Sebab tadi kan 100. So aku tunjuk lah. Dia berkurang 10%. Kita boleh tahulah. Okay. So, aksesori yang seterusnya. Adapter dia. Jadi kalau korang tengok kat adapter ni, dia ada thread dalam ni, lubang dia besar, atas ni kecil. So yang kecil ni untuk kita lekatkan dekat bawah ni lah, bawah tapak dia ni. Lepas tu yang ni untuk kita pakai dekat tripod laser jenis lain. Dekat tripod laser jenis lain. Sebab ada setengah laser tripod dia, dia punya apa tu, thread dia tu besar. So yang ni thread jenis halus. Ni lah gunanya adapter ni. Tapi aku tak pakai dah kot. Aku pakai direct terus lah ke sini. Aku malas nak pakai ni. Okey. Yang seterusnya dia bagi kaki 3 lah. So standard laser memang ada lah kaki ni. Ni lah. Standard laser memang ada kaki ni. Yang ni kita boleh adjust lah. Yang ni pun boleh dikategorikan sebagai fine tune lah ni. Tapi yang ni dia tak boleh adjust tinggi rendah lah. Sikit-sikit tu boleh lah. Kalau banyak sangat dia tak boleh. So yang ni kita pasang je dekat bawah ni. So aku sejujurnya aku tak minat sangat yang ni. Tapi yang ni satu kelebihan dia ada ni. Ada fine tune. Macam dekat bracket dinding ni. Bracket dinding ni macam aku tunjuk tadi dia ada fine tune ni. Kita boleh adjust ke kiri kanan, boleh adjust slow kan. So sama juga dengan yang ni pun dia boleh adjust jugalah. Okey. Jom aku try demo. Nampak dia bergerak slow-slow. Dia bergerak slow-slow. So senanglah korang nak adjust. Okey, jadi kaki ni kalau korang dah pasang dekat bawah laser ni, dah pasang dekat bawah ni, lepas tu kalau korang nak bagi dia tinggi kan, so dekat bawah dia ni ada satu lubang ni lah, lubang untuk thread. Jadi lubang ni dia sama saiz dengan sesetengah laser lain lah. Sebab macam aku cakap awal tadi, ada sesetengah laser tu, dia punya batang dia tu, dia punya thread tu besar. So bolehlah masuk kat sini. Jadi untuk laser ni, dia thread dia jenis kecil, batang dia kecil ni. So kalau korang pakai ni dekat laser, jadi 2 kali sambungan lah. Satu kena masuk yang kecil, lepas tu yang ni kena masuk yang besar pula kat sini. Jadi leceh sikit lah. Tapi kelebihan dia boleh adjust ni lah. Adjust fine tune ni. Nak ke kiri ke kanan boleh adjust slow-slow. Tu je lah. Cumanya dia leceh lah. Nak kena sambung sini satu. Lepas tu nak kena sambung tripod yang jenis lain pula satu. Sebab tak sama lah. Sebab laser ni lubang dia jenis kecil. Lubang dia macam tripod handphone. So ikut lah kan. Masing-masing punya style. Jadi yang ni kalau nak pakai dekat bawah pun boleh. Contohlah macam wainscoting, nak pasang wainscoting belah bawah. So yang ni kaki dia tak boleh adjust tinggi rendah. Dia boleh adjust sikit-sikit je lah. So kalau rasa rendah, boleh lapik atas ni lah. Laser ni boleh letak terus atas ni. Ataupun pasang kaki 3 ni dulu. Letak atas ni pun boleh juga. Tapi dia sedikit licin lah. Dia sedikit licin. So jaga-jagalah. Takut laser ni jatuh ke terbalik ke apa kan. Sebab laser ni kebiasaannya dia sensitif lah. Sensitif. Kalau jatuh dia cepat rosak lah. So bolehlah pasang macam ni. Tapi agak risiko jugalah. Agak risiko. Kalau nak selamat, letak je terus atas ni lah. Okey. Yang seterusnya. Yang ni aku suka yang ni. Yang ni tapak dia. So tapak ni nak tutup, nak turunkan dia pusing ke kanan. Nak buka pusing ke kiri. Nampak dia boleh naik. Jadi aku try buka habis dulu. Okey, jadi tinggi dia ni lebih kurang 4 inci tinggi dia. Okey lah, okey. Sebab apa aku suka ni. Okey macam ni. Sebelum ni kalau aku ada projek wainscoting,
aku letak laser dekat bawah lah untuk levelkan wainscoting yang belah bawah tu kan. Letak laser kat bawah. Tak sampai cahaya dia tu. Jom aku tunjuk. Kan laser kalau aku letak dekat bawah, tak kat bawah macam ni, cahaya dia tu tak sampai. Nampak tak? Cahaya dia tak sampai, dia tak cukup tinggi. Kalau nak pakai kaki yang bulat ni tadi, kaki yang bulat ni, sebab ada setengah laser, memang dia bagi sekali dah dengan kaki ni. Kalau nak pakai dengan kaki ni pun, dia tak boleh tinggi juga. So, di sinilah gunanya benda ni. Sebelum ni aku lapik dengan buku. Lapik 2-3 buku tak cukup tinggi, aku lapik lagi. So, kalau ada benda ni senang lah. Kita boleh adjust. Sebab tu aku suka benda ni. Yang ni kalau projek nak pasang skirting, mozaik kan, bolehlah pakai tapak ni. Ataupun nak pasang wainscoting yang belah bawah tu. Memang sesuai sangat lah ni. Okey, jom aku try dulu. So, nampak memang cantik lah. Jadi aku adjust sikit. Nampak senang. Memang senang. Kalau sikit-sikit tu tak betul, korang boleh adjust balik slow-slow. So, nampak senang. Tak payah nak lapik-lapik buku dah. Kita boleh adjust dekat sini je. Senang. Yang ni memang aku suka. Kalau ada projek wainscoting memang best lah pakai ni. Tak payah lapik buku dah lah. Okey, jadi yang terakhirnya charger. Macam mana charger boleh terakhir pula kan? Sepatut charger lah yang pertama. Okey, ni charger dia. Dekat charger dia ni ada lampu LED. Jadi bateri ni bila kita charge, LED ni dia akan nyala color merah. So bila bateri dah penuh, dia akan nyala color hijau. Okey faham So salah satu lagi kelebihan charger ni, katakanlah bateri habis. So korang boleh cabut bateri, masukkan bateri baru. Lepas tu bateri yang dah habis ni, korang boleh charge dekat luar. Sebabnya tempat charge dia ni duduk dekat bateri. So korang boleh charge bateri ni dekat luar. Jadi bateri baru, ambil bateri baru, boleh pakai dekat laser ni. Memang senang, memang tak mengganggu kerja kita. Sebab tu aku cakap awal tadi. Bateri ada satu je. Kalau korang nak beli laser ni, add on terus. Beli lagi 2 biji tambahan bateri. So senang. Satu bateri korang charge, satu bateri lagi boleh pakai. Ada sesetengah laser, tempat charge dia bukan duduk dekat bateri. Tempat charge dia duduk dekat laser. So kalau bateri habis, korang nak charge, korang kena cucuk dekat laser. Jadi cuba bayangkan, kalau masa tengah buat kerja, bateri habis. So kena charge bateri tu dekat laser lah. Kena tarik wayar. Memang menyusahkan lah. Betul tak? Kita nak buat kerja, nak tarik wayar lagi. Bateri nak charge. So laser kilat ni bagi aku bagus lah. Bateri habis boleh cabut je, charge kat luar. Senang, ganti bateri baru. Memang cukup senang lah. Okey. Jadi aku rasa tu je lah kot video aku untuk kali ni. Yang ni pun aku rasa dah panjang lebar dah ni aku cerita ni. Tapi tak apalah, tengoklah nanti kalau ada masa yang lain nanti aku teringin nak buat review yang ni pula lah. Wall mount ni kan. So yang ni aku cuma tunjuk je lah. Tunjuk yang biasa-biasa je, aku cuma cerita je. Nanti aku akan buat satu video lain lah. Aku nak buat dekat outdoor lah. Nak buat dekat luar. Okey. Jadi aku rasa tu je lah video aku untuk kali ni. Macam biasa, kalau ada apa-apa nak tanya tu, bolehlah tanya. Ada masa nanti aku balas. Okey lah. Assalamualaikum.